أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار. أعوذ بالله. ذلك جزاء لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. لهم فيها وقال
قال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Alhamdulillah, dapat kita membaca akan beberapa qiraatan ayat Allah daripada surah Fussilat, mulai daripada ayat 25 hingga ayat yang ke-32. Allahus Sami'ul Basir alladhi ma'ana fi kulli waqtin wa hin yasma'u wa ya'lamu ma talawna min ayatihil karimah wa mastama'na ilayha istima'a insatin wa tadabburin rajina min Allahi as-sami'il basir an yataqabbal minna tilawatana wa istima'ana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa an yazidana barakatan wa tawfiqan wa
وإيمانا وعملا صالحا ودرجة عالية في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. Tadi kita dapat membaca akan ayat-ayat yang sangat-sangat berhubungan dengan hidup kita dunia dan akhirat. Allah Ta'ala dia cerita akan satu sunnatullah, Rabb Allah Ta'ala mengatur alam ni. Wa qayyadna lahum qurana. Qurana di sini a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hampir tidak ada khilaf di antara ahli tafsir mengatakan syayatin, sebab dalam ayat sebelum ini atau ayat mana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarinun. Hadhihi al-ayah tufassir ala hadhihi al-ayah. Ayat ni yufassiru ba'daha ba'da. Ayat ni mentafsir setengah per setengah. Nah, di mana qurana jamak pada qarin, fahuwa lahu qarinun. Syaitan tu sebagai qarin kepada kita. Qarin ni bukan si timai jak rau. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini sunnatullah. Nah, jadi Allah Ta'ala dia hubung lagi cerita hak dulu pada tu lah. Cerita yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar. Yang ambil situ lagi cerita hubung nah, ambil ayat 19 tu. Dia hubung mai lagi cerita dia belaka. A'da'ullah, natakallam huna an a'da'illah. Kita masih duk cakap mengenai dengan musuh Allah Ta'ala. Di mana ada mautu tu dihalau pergi kepada neraka Allah tu hal keadaan yuza'un. Buka ayat 19 tu. Tengok malam ada 20, 21, 22, 23, 24. Wa in yasbiru fannaru maswal lahum wa in yasta'tibu fama hum minal mu'tabi. Maka Allah Ta'ala cerita lagi puak-puak tu, wa qayyadna lahum, dan kami telah mempermudah, memperikat, mempertambat dan nyenangkan kepada mereka itu akan beberapa quranat syaitan minal jin wal ins. Quranat ni syaitan minal jin wal ins. Puak ni kerja dia apa? Fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ni kerja dia. Na'udzubillah min dzalik. Syaitan ni kerja dia zayyanu, perdak-perdak, mana menghiaskan. Na'udzubillah min dzalik. Menghias, bukan sekadar kata menerangkan jalan, tak dia. Dia hiaskan bagi mereka itu ma baina aidihim, bagi hak dia tu nak buat, wa ma khalfahum, dan bagi dia hak buat maidah. Nauzubillah min dzalik. Dia maidah tazyin. Tazyin ni wasa sedap, wasa molek, sebab dia zinah maidah. Nah, beri nampak molek. Nauzubillah min dzalik. Itu kerja dia. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Itulah kerja syaitan. Yahsabuna anna 'amalahumul batil hadu annahum muhtaduna alaih. Na'udzubillah. Itulah kerja syaitan. Ingatlah bahawa syaitan ni sebagai penghalang kita untuk nak bertemu dengan syurga Allah, keridaan Allah. Syaitan banyaklah dunia. Allah Ta'ala pun dia benar kepada syaitan. Qayyadna lahum ni mana katanya Allah Ta'ala mempermudahkan mereka itu. Nah, mempermudahkan mereka itu untuk puak dia tu mari duk gonggong puak kita lagi. Tengok kena gonggong syaitan tinggalnya anak kita. Mula-mula banyak. Saya qayyadna lahum. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Walaupun orang Islam pun dia boleh terima belakang ayat ni, orang Islam orang kafir, tapi hak yang asalnya orang kafir. Asalnya ayat ni kepada orang kafir. Nah, lepas tu orang Islam pun tupai-tupai terima ayat ni. Wa haqqa alaihimul qawlu, maka jadi sudah tentu ke atas mereka itu oleh perkataan a'udzubillah kalimatul azab. Sebab tak al-qawlu ni dalam Arab, dalam bahasa Quran, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Al-qawla tu makna kalimatul azab.
makna dia kalimatul azab, hukum kata dia masuk neraka tu mana qaul. Kerana Allah Taala tu dia ta'amul dengan segala makhluknya bil qaul. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dia kejadian dengan al qaul. Idza arada syai'an an yaqula lahu qaul. Fal qaulu ay qaulullah bi kalimatil azab ala syakhsin muayyan. Nah, sebab itu maka kita kena takut pada Allah. Sebab Allah Taala saja walaqad haqqal qawlu ala aksarim. Orang dalam dunia ni suan jai itu Allah Taala sudah jadi tentukan kalimah azab ke atas kepala dia. Fahum la yu'minun, maka mereka tidak akan beriman. Royaklah belah mana pun, masuklah ngaji mahalai fatani mahalai apa pun tak dengar dia. Nah, dia tidak akan yahtaduna bil khair, dia akan dengan talang gitu hari-hari itu apa nama. Sebab Allah Ta'ala kata wa qayyadna lahum qurana'a fazayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum na'udzubillahi min dhalik. La ilaha illallah wa haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim. Umat dulu-dulu minal jinn wal ins, jin berkena, manusia berkena, bukan kata manusia saja tak kena. Al-qawl ni waqa ala al-jinn wal ins bi annahum ahlun nar annahum kanu khasin. Ish al-qawl, ma makna apa dia berkata sini? Haqqal qawlu innahum kanu khasirin. Ini makna qaul sini. Sungguhnya mereka itu adalah kaum yang khasirin. Dan neraka lah khasir. Qul innal khasirin allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Allah, na'udzubillah itulah al-khasir. Zalika wal khusran al-mubin. Itulah kerugian yang sangat besar. Lepas tu Allah Ta'ala wari satu selingan, satu waqa'a ummah kafirah fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni umat kafir katakan tak? Tengok dengan malak ni lah kata kafir. Wa qala alladhina kafaru, berkata oleh orang kafir. Teringat dalam ayat ni dua perkataan dia. Allah Ta'ala cerita dua kamput hak puak kafir. Satu kamput dalam dunia, dua kamput dalam akhirat. La tasma'u li hadzal Quran. Ni hijah kafir nah. Siapa buatlah ni, dia tu orang, kalau orang Islam pun dia nak supaya orang kafir. Jangan kamu dengar ini Quran. La tasma'u li hadzal Quran. Kata kafir. Siapa dah lari orang baca Quran, dengar Quran, orang dengar Quran, lari orang baca Quran. Ni dia tepat dia. La tasma'u li hadzal Quran. Bukan sekadar kata la tasma'u dak, wal ghaufi. Taklah kamu buat hingga banga. Buat yo waktu Nabi baca kat orang dengarmu pasal radio ke pasal lagu, ikutmu nak kata gapo, nak dikir ke, nak syair ke, ikutmu. Wal ghaufi, ilghakan dia, jangan dia bunyi, jangan orang boleh dengar. Mai syaiwa kamu tak dengar suara, jangan orang lain dengar pula. Jahai kun un ma fang Quran dua, mai syaiwa la tasma'u li hadzal Quran saja. La'allakum taghlibun. Mung tu akan benar. La'allakum taghlibun. Dia benar dengan apa sen ni. La'allakum taghlibun. La ilaha illallah. Dia nak benar buat dia. Dia bukan nak benar. La'allakum taghlibun. Mudah-mudahan kamu terbenar. Makna kata, kalaulah kamu biarkan orang Islam itu bersama Quran, mung tidak akan menang ke atasnya. Apa dah tu? Seperti Glaston kacak dalam sepa hak angkrik kata. Selama mana kamu duk biarkan kitab Quran ni berada tangan orang kafir dengan orang Islam, selama itu kamu tidak boleh memerintah dia. Kan? La'allakum taghlibun dah. La tasma'u li hadzal Quran. Jadi learning tu orang tak dengar Quran tu cat mak. Orang Islam semua kerap cak mai faham Quran. La tasma'u ni dua perkara. Tak dengar dalam arti kata tak dengar telinga ni, dua tak dengar hati.
Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Sami'na tapi sebenarnya tak dengar kali. Wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Di mana dua makna sami'na sini. La tasma'u nani la taj'alhum yafhamuna al-Quran. Jangan kamu jadikan dia orang faham Quran. Dia faham Quran, maka dia akan jadi orang yang qawi. Ma taghlib alaihim, mu tidak akan menang ke atas mereka itu. Jadi tujuan dia nak jadi la tasma'u li hadzal Quran wal ghaufi, tujuan apa? La'allakum orang kafir taghlibun, kamu menang ke atas orang Islam. Al muslimun bidunil Quran la syai'. Orang Islam tak ada Quran, ada apa? Dia duk gagah Quran. Nabi Muhammad sebab apa? Gagah, benar. Kerana Quran. Cuba tak ada Quran, tak ada. Orang Islam hari ni tahu Quran sebab tu dia jadi sepah-sapah. Nah, sepah buih lauk Islam. Ramai orang Islam tapi mai kuamai. Sebab apa? Sebab dia masuk dalam blok ayat ni. La tasma'u li hadzal Quran. La tufhimuhum, la taj'aluhum yafhamun. Sebab tu wal ghaufi ni buat hingga bangang. Halau ni ngaji ni belaka. Nama tu ngaji geologi tu gogi kerasa tak ngaji. Kaulak. Nah, kaulak supaya ayat ni. Masuk dalam wal ghaufi, segala ilmu bahasa duk sewela kita tu. Ngaji belaka. Ngaji tu logi ni ideologi nama ngaji belaka. Kerasa tak ngaji. Man kapau dalam ayat ni. Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Quran. Patu hak takut sekali wal ghaufi. Il ghaufi ni lah dengan segala ilmu dia ilmu tu psikologi gapo ada belaka. Ngaji belaka. Kerasa tak ngaji. Masuk dalam wal ghaufi. Siapa tua boleh doktor jadi profesor, Quran tak erti perkara. Masuk ayat ni wal ghaufi. Rauได้ชนะorang kafir. ถ้าอย่างนั้นเราชนะแน่นอน ถ้าไม่อย่างนั้นเราต้องแพ้แน่นอน sebab apa? Sebab Quran lah menjadikan manusia ni kuat, เข้าใจเรื่องดี awak dah tu ayatนี้ต้องท่องให้จำทุกคน เพื่อเราไม่ต้องตกอยู่ในหลุมนาอูซุบิลลาห์นี่ayat niนาอูซุบิลลาห์ semua kita ngaji tu belaka, ngaji perawak ni tahu belaka. Quran asal tak tahu. Ngaji teori tu teori ni Ho Chi Minh katakan nah Einstein katakan rumut lah. Tahu Allah wa janganอันนั้นไม่รู้ Muslim nah jawab คนอื่น nah jadi Muslim dah แล้วก็รู้สึกว่าตะกับบรฉันเรียนวิทยาศาสตร์ฉันเรียนอันนู้นฉันเรียนอันนี้ฉันไม่รู้อัลลอฮ์nah itu auzubillah wal ghaufihi jelas malah wal ghaufi สร้างความรู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกุรอานสร้างความรู้ wal ghaufihi la'allakum taghlibun beliau kata ya boleh profesor Islam Yusuf ได้ profesor ดีแล้วเราจะชนะเขาคนแบบนี้เราชนะได้ tapi คนที่อยู่กับกุรอานคนนั้นเราไม่ไหวสู้กับพวกนี้ไม่ไหวนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิก sebab itu maka marilah kita faham inilah orang panggil Quran ni ke apa dia วิถีชีวิต Quran ชัดมาก betul ni nah ambil klip belakang malam ni ayat ni nah wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Quran สองมาตรานะมาตราแรก la tasma'u li hadzal Quran มาตราที่สอง wal ghaufi เรียนอย่างอื่นให้เสียเวลาเรียนชุอาเราะห์เรียนนู่นเรียนนี่ให้หมดเลยก็จนจบได้ BA ได้ MA แล้วก็ภูมิใจกับมันนั้นด้วยดีใจนะนะอูซุบิลลาฮิตะกับบรด้วยดูพวกเรียน
มันบังเอิญพวกที่เรียนกุรอานเขาก็ไม่เข้าใจกุรอานอีกแล้วมันกลายเป็นแย่กับแย่เลยนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกวะลาตะกูนุกัลลซีนกาลูซะมิอ์นาวะฮุมลายัสมะอูนฉันเรียนชะรีอะห์ครับแต่ว่าฉันเรียนไม่รู้อะไรใช่ไหมนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกไม่ได้เรียนกุรอานชะรีอะห์ก็ไม่เรียนกุรอานอย่าว่าอุซูลุดดีนบางทีก็ไม่ได้เรียนกุรอานเหมือนกันนี่คือปัญหาอุมุมบัลวานี่มันเสียหายจริงๆที่อธิการไปทั่วโลกเดี๋ยวนี้ก็ไปขายมาอัลกุรอานเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นไม่รู้จะทำยังไงเรากำลังจมอยู่ในคำว่าวัลฆาวฟีฮิละอัลละกุมตักลิบูนกำลังจมอยู่ในนั้นอุมมะตุนอิสลามียะห์กำลังgeleh dalam masalah segala mua dengan segala ilmu menyebabkan Quran ni tak ada pihak main ngajiรู้สึกเรียนก็ไม่มีอะไรต้องละหมาดฉันไม่ละหมาดฉันขี้เกียจละหมาดแล้วเรียนทำไมnah ni semua tu syaitan fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum syaitan dan syaitan wa situ ni puak kena syaitan belaka naudzubillah min dzalik lalu tu Allah Taala ayat falanuziqanna alladhina kafaru azaban syadida Allah kulai wa lanajziyannahum kafirin aswa alladhi kanu ya'malun sejahat-jahat apa yang mereka itu berlalu kami nak kecak azab yang syadid zalika jazaa'u a'da'illahin nar hubung ayat 19 ni inilah balasan a'da'illahin nar lahum fiha ay fi an-nar muannas majazi darul khuldi sebagai rumah tangga ya api itu tempat rumah ya dah hak tetap dah rumahที่มั่นคงสำหรับdiaถาวรสำหรับnaudzubillah jazaa'an bima kanu biayatina yajhadun sebab dia tu tolak akan ayat-ayat kami naudzubillah min dzalik wa qala alladziina kafaru ni qala alladziina kafaru ayat kedua ni tadi qala alladziina kafaru dah ayat mana ayat 20 ni wa qala alladziina kafaru ayat 29 pula dah baru duk khabar tak ada faedah apa qala alladziina kafaru ni Allah dah akhirat dalam neraka dia kata kan Rabbana Tuhan kami tadi la tasma'u li hadzal Quran pada akhirat Rabbana arina tunjuklah kepada kami arina ni cuy cinoi allazaini adallana dua-dua yang menyesatkan kami minal jin satunya jin wal ins dan manusia jin mana dia sesat kami siapa kami masuk neraka ni hari ni sebab orang ni masuk neraka dah ya kata wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an wal ghaw fi la'allakum taghlibun Allah Ta'ala kata falanuziqanna allazina kafaru 'azaban syadida wa lanajziyannahum aswa allazi kanu ya'malun zalika jazaa'u a'da'illahin nar lahum fiha darul khuld jazaa'an bima kanu yajhadun makna tolak participate engkar nah wa qala alladhina kafaru rabbana arinaina adallana minal jinni wal ins wa apa naj'alhuma tahta aqdamina kami nak letak dia di bawah tapak kaki kami nak jejakโกรธแรงมากไหนคนไหนทำให้ฉันต้องเข้านรกบอกหน่อยเดี๋ยวจะไปเหยียบ naj'alhuma marah dah nak marah tapiมีประโยชน์ไหมก็ไม่yang fa'da khalas supaya apa liyakuna minal asfalin supaya dia duduk bawah patak aku nak jejak apa patak neraka dia tu dia ada neraka dah hak kecek ni pun ada neraka tapi dia nak jejak orang pala dia tu warna dia keng dia tu jejak naj'alhuma tahta aqdamina aqdam tu mana kaki liyakuna ni dua-dua ni iaitu al-jin wal ins hak ngenak kita ni manusia pun ngenak jin pun ngenak hak kata qurana tadi minal jin wal ins qurana tadi nauzubillah min dzalik Allah เพื่อนซีและดุนยาบ่akhiratสักnak jejak เพื่อนซีนั้นจะเหยียบให้อยู่ภายใต้เท้าเขาเดียวnauzubillah itulah
Itulah na'udzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Hei kafir, hei jin kafir, inilah dua qaul. Qala alladziina kafaru dunya la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Nak benar semacam. Dan terungkan kam dia, siapa dia jaya orang Islam tak baca Quran, tak faham Quran, orang tu orang akan boleh benar kat atas orang Islam. La'allakum taghlibun. Bahawa akhirat esok benar gapo tak ada faedah dah. Rabbana arinal ladaini adallana minal jinn wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Allah, na'udzubillah. Innal insana laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Ni adalah asfala safilin al asfalin. Na'udzubillah. Kada itulah hari ni nampak masa tak cukup untuk kita nak pergi pada satu babak ni, satu babak ayat sukcuk bagi orang Islam, kita akan bagi orang kafir sukat ni ayat ni, lepas tu kecek orang Islam pula pada ni insya-Allah taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamu. Fadal usasia sikit. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah. Ayatที่25 Allah Subhanahu wa Ta'ala ยังพูดถึงคนที่ปฏิเสธต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala ว่ากัยยัดนาละฮุมตรงนี้เนี่ยจะกลับไปหาชาวนรกที่อยู่ใกล้ๆก็ได้อายะถัดมาอายะที่เราผ่านมาคืออัลลอฮ์ไปยังนรกแล้วนะครับคนเหล่านี้ไปนรกแล้วก็อัลลอฮ์ก็บอกแล้วจะทนยังไงก็ต้องนรกจะขอยังไงก็ต้องนรกคนแบบนี้ในดุนยาเนี่ยในโลกนี้เป็นอย่างไรประมาณนั้นวะกัยยัดนาละฮุมกุรอานะนี่เป็นสุนนะตุลลอฮ์รูปแบบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจัดการสำหรับคนที่ดื้อดึงและก็ดื้อด้านคนที่ยังยืนหยัดที่จะตามตัวเองไม่ยอมตามพระเจ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนแบบนี้อัลลอฮฺจะให้เพื่อนแก่เขาแต่เพื่อนที่เลวกว่าเขาอีกหลายเท่าเพราะมีเพื่อนครับมีเพื่อนทั้งภายในและก็ภายนอกกุรอนะที่อธิการบอกทั้งยินและมนุษย์ข้างในก็เห็นดีเห็นงามข้างนอกก็บอกว่าดีแล้วไม่เป็นไรนั่นคือฟะซัยยานูละฮุมบัยมาบัยนะอัยดีฮิมวะมาคัลฟะฮุมนี่คือเพื่อนที่อันตรายที่สุดเพื่อนที่เห็นชั่วเป็นดีเพื่อนแบบนี้เราต้องระมัดระวังแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยอายะห์นี้เสมือนจะบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอำนาจเหนือจิตใจและหัวใจของมนุษย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถให้คนคนหนึ่งอยากจะเพื่อนกับใครทั้งที่มาชาอัลลอฮ์เราควรจะเลือกเองได้แต่ว่าจะบอกว่าเหนืออำนาจของหัวใจคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์สามารถทำให้หัวใจอยากจะคบกับคนนี้อยากจะเห็นด้วยกับคนนั้นคนที่เห็นผิดเป็นชอบทั้งที่คนเหล่านั้นวะฮักกะอะลัยฮิมุลกอลก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเหล่านั้นสุดท้ายแล้วนะครับพอคิดว่าตัวเองดีหมดแล้วทำอะไรก็ดีชั่วชัดๆแต่ก็ยังเห็นดีนี่พูดง่ายๆคำอาจจะไม่สุภาพแต่พูดให้มันสุภาพหน่อยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนี่ก็เหมาะสมที่สุดแล้วว่าฮักกะอะลัยฮิมุลกอลนี่คนเหล่านี้คนแบบนี้ฮะคนที่มีเพื่อนเป็นชัยฏอนคนที่มีเพื่อนที่ชั่วคือคนที่ถูกใส่ในบัญชีฮักกะอะลัยฮิมุลอาซาบเรียบร้อยแล้ว
คนที่อยู่ในบัญชีของอัลลอฮ์คือบัญชีแห่งความเลวร้ายเรียบร้อยแล้วคนเหล่านั้นนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกแล้วก็บังเอิญว่าคนเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนก็ตามก็จุดจบอันเดียวกันครับอินนะฮุมกานูคอซิรินไม่ว่าจะยุคไหนตั้งแต่กอบิลเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันถ้าหากว่ายังดื้อด้านที่จะตามตัวเองไม่ยอมตามอัลกุรอานก็จะมีคนมาประดับประดาแล้วก็มาระบายสีว่าไม่เป็นไรหรอกแค่อัลกุรอานไม่มีอะไรมากอายะห์ต่อมาบอกชัดว่าอะไรบ้างที่เพื่อนร้ายเหล่านั้นที่เพื่อนร้ายนั้นจะมาระบายสีความคิดของพวกเขาอย่างแรกเลยครับก็คือให้ห่างไกลจากอัลกุรอานนี่ถูกระบายสีเหมือนกันนะครับถูกเห็นชั่วเป็นดีไปเลยวะกอลัลลซีนะกะฟารูนี่เป็นผลงานครับเมื่อเพื่อนชั่วก็มักจะมีแผนชั่วต่ำๆปกติอยู่แล้วฮะก็เพื่อนเป็นชัยฏอนก็มีแผนชั่วแล้วก็ต่ำที่สุดเลยบอกยังไงวะกอลัลลซีนะกะฟารูลาตัสมะอูลิฮาซัลกุรอานอย่าฟังอัลกุรอานไม่ใช่แค่ไม่ฟังวัลเกานี่คือแผนการชั่วคนที่อยากจะชนะละอัลละกุมตักลิบูนเนี่ยพูดง่ายๆก็คือจะเอาชนะนอกกติกาในกติกาชนะไม่ได้นั่นคือปัญหาละอัลละกุมตักลิบูนแต่ที่เราเห็นชัดก็คือคนที่ต้องการชนะอัลกุรอานคือกาเฟรวะกาลัลลซีนะกัฟรูถ้าไม่ใช่กาเฟรไม่เคยคิดจะเอาชนะอัลกุรอานแต่ว่าคนเหล่านี้มักจะเอาชนะด้วยวิธีที่นอกกติกาโห่ร้องวัลเกาทำยังไงก็ได้เบี่ยงเบนความสนใจของคนให้ไปสนใจเรื่องอื่นมากกว่าอัลกุรอานที่เราเห็นได้ชัดปัจจุบันนักวิชาการก็เหมือนกันบางครั้งเนี่ยถ้าพูดถึงไมเคิลถ้าพูดถึงแจ็คสันถ้าเป็นคำพูดของคนเหล่านั้นรู้สึกมีค่ามีน้ำหนักมากในแวดวงวิชาการไม่ว่ามุสลิมและไม่ใช่มุสลิมถ้าบอกว่าคำนี้กอลัลลอฮุตะอาลาจืดชืดนั่นคือเป็นความรู้สึกที่เขาฝังมานานมากวัลกอฟีฮีเราจำเป็นจะต้องสำนึกว่าณวันนี้เนี่ยเมื่อใครก็ตามที่บอกกอลัลลอฮุตะอาลานั่นคือสุดยอดของคำพูดไม่ใช่ว่าไมเคิลบอกอย่างนี้ยังมีอยู่ในแวดวงนักวิชาการของมุสลิมก็ต้องยอมรับดังนั้นพวกเราจำเป็นจะต้องตระหนักแล้วก็เปลี่ยนความคิดใหม่ว่าไม่มีคำพูดไหนที่จะสุดยอดไปกว่าคำพูดกอลัลลอฮุตะอาลาไม่ใช่คำพูดของไมเคิลคนไหนไม่ใช่คำพูดของไอน์สไตน์คนไหนไม่ใช่ครับอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่เขาปฏิเสธอัลกุรอานแล้วก็วางแผนชั่วต่างๆเพื่อไม่ฟังอัลกุรอานฟะลานุซิกันัลลซีนะกัฟรูอาซาบันชะดีดะวะลานัซิยันนะฮุมอัสวะอัลลซีกานูยะอ์มะลูนนี่ฮะผลของคนไม่เชื่ออัลกุรอานผลของคนที่ตามเพื่อนชั่วๆกุรอนะเมื่อกี้ยังได้อยู่แล้วก็พวกเขาเหล่านั้นก็คืออาซาบันชะดีดะอะไรคืออาซาบันชะดีดะซาลิกะญะซาอะดาอุลลอฮินนารอาซาบันชะดีดะไม่มีอะไรนอกจากนรกไม่ใช่นรกชั่วครั้งชั่วคราวแต่นรกที่เป็นที่พำนักละฮุมฟีฮาดารุลคุลในอีกหะดีษหนึ่งบอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างบ้านสองหลังพวกเราก็มีบ้านคนละหลังครับในอาคิเราะห์บ้านที่ในนรกก็มีที่หนึ่งบ้านในสวรรค์ก็มีที่หนึ่งมีหะดีษบอกอย่างนั้นแต่ว่ามาชาอัลลอฮ์ตอนที่เขาอยู่ดุนยาเนี่ยเขาไม่ต้องการบ้านนรกอยากไปบ้านสวรรค์บ้านนรกก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับคนที่ต้องการแล้วก็เอาบ้านสวรรค์ของคนนั้นนะฮะมาให้เราอีกทีหนึ่งก็ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงให้จิตใจของเราอยากจะอยู่บ้านสวรรค์และเพื่อนที่นำเราพาสวรรค์ไม่ใช่เพื่อนที่จะนำเราพาไปความหายนะคือนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
สุดท้ายแล้วเป็นไงครับในโลกนี้เนี่ยเพื่อนว่ายังไงผมว่าอย่างนั้นในโลกหน้าวะกาลัลลซีนะกะฟะรูร็อบบานาอารินัลลซีนอะฎัลลานะชี้ให้ผมหน่อยยาอัลลอฮ์ผู้ที่ทำให้เราหลงผิดในโลกนี้ชี้ให้หน่อยชี้ให้หน่อยเนี่ยครับแต่ว่าถามว่ามันมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์อะไรกว่าจะรู้ได้ว่าเป็นเพื่อนที่เลวที่สุดก็อยู่ในนรกแล้วถ้ายังอยู่ในโลกนี้ยังพอที่จะกลับเนื้อกลับตัวหาเพื่อนใหม่ได้กว่าจะรู้ทันเนี่ยอยู่ในนรกแล้วบอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกชี้ให้หน่อยแม้จะอยู่ในนรกก็ยังแค้นมากครับที่บอกว่าลายะกูนามินัลอัสฟาลีนนี่แค้นสุดๆเลยทำไมถึงแค้นฉลาดอย่างผมยังโดนหลอกฉลาดอย่างอบูลฮักกัมยังเป็นอบูลญะฮัลยังถูกหลอกอย่างโดยชัยฏอนและก็เพื่อนๆที่เลวคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดและไม่ยอมฟังใครแล้วก็ฟังเฉพาะเพื่อนที่อยู่ภายในชัยฏอนเนี่ยสุดท้ายแล้วแค้นมากครับจะเหยียบคนเหล่านั้นในนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าได้อะไรทั้งหมดนั้นเป็นแค่ความต้องการของคนนั้นแต่ไม่ใช่ความต้องการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพวกเราถ้าหากว่าวันนี้ยังเจอเพื่อนยังไม่เจอเพื่อนที่ดีกว่าที่ยังเห็นว่าเพื่อนยังไม่นำพาเราไปสวรรค์เนี่ยรีบอิสติฆฟารให้เร็วๆขอให้หัวใจของเราอยากมีเพื่อนที่ดีอยากที่พาเราไปสวรรค์นั่นน่าจะดีที่สุดสำหรับเราก่อนที่เราจะเสียใจนะครับในวันอาคิเราะห์นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขออัลเลาะห์จงนะครับรักษาหัวใจของเราและขอให้อัลเลาะห์จงเลือกเพื่อนที่ดีให้แก่พวกเราอามีนยาร็อบบัลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบิฮิجزاك الله خير عبد اللطيف تفضل باللغة العربية بسم الله اللهم لك الحمد يا رب اللهم علمتنا يا رب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون في هذا المشهد الذي تكلمنا عنه في المرة الماضية تجيب الآيات التالية عن السبب كيف استحق هؤلاء الكفار أن يصلوا إلى النار فهم يوزعون وتشهد عليهم جلودهم وألسنتهم وأيديهم وكل جوارحهم بما كانوا يكسبون السبب وقيضنا لهم قرناء الله سبحانه وتعالى في سورة الليل أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى الله سبحانه وتعالى حين يريد العبد الكفر والعصيان الله سبحانه وتعالى ييسر له طريق الكفر والعصيان وقيضنا يسرنا سهلنا أعطينا لهم قرناء من الجن من الإنس من الأصدقاء من الأصحاب الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو حتى أن أحدهم يقول إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون يطلب من أهل الجنة اطلعوا أين هو فاطلع نظر من الجنة إلى جهنم فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين أنت كنت ستأخذني معك إلى الجحيم قرناء ما وظيفتهم
فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. التزيين، التجميل، تجميل المعصية، تجميل السوء. فزينوا لهم ما بين أيديهم، فكرتهم عن الحياة الدنيا أنها هي الشهوة والحياة الدائمة، إن هي إلا حياتنا الدنيا، يأخذون من ملذاتها كما يشاءون ويفعلون. وما خلفهم رؤيتهم عن الحياة الآخرة وعن يوم القيامة. وما نحن بمبعوثين. يزينون القرناء من الجن أو من الإنس، يزينون للكافرين هذه الأفكار وهذه المعاصي حتى يصلوا إلى وحق عليهم القول، حق عليهم حكم الله عز وجل، جزاؤهم كمثل جزاء الأمم التي خلت من قبلهم، التي انتهت من الماضي، كمثل فرعون وثمود وقوم لوط والأحزاب والذين من بعدهم، كله بنفس الطريقة. إنهم كانوا خاسرين، خسروا الدنيا وخسروا الآخرة. خسروا الدنيا لأنه من لم يدخل طاعة الله وسعادة الدنيا بطاعة الله لن يدخل سعادة الآخرة برحمة الله. فكان في الدنيا من الأشقياء وكان في الآخرة من الأشقياء والعياذ بالله. ماذا فعلوا أيضا؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. من أفعالهم أيضا أنهم يصدون عن سبيل الله. ليس فقط أنهم كفروا وانتهى، هو فعل الكفر بنفسه وانتهى، لا، هو يتعدى بالفعل، الفعل المتعدي ليس الفعل اللازم. هو يتعدى بالفعل حتى يصل إلى أن يصد عن سبيل الله. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا تسمع، الغوا فيه. عندما تشاهدوا محمدا صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، تعالوا حوله، صفق، اصرخ بالصوت، تكلم أي كلام، اصرخ بالشعر، افعل أي شيء، المهم اجعله لا يركز ولا يسمعه أحد. وقيل أن هذا أيضا كانوا يفعلون مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان رقيق القراءة. حتى أن من القصص الجميلة جدا في إسلام الصحابة سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي. ذلك الصحابي وهو من قبيلة دوس جاء إلى الحج إلى مكة، فاستقبله سادات قريش لأنه كان سيد في قبيلته. قالوا له: هذا الرجل الذي ظهر بيننا كلامه مثل السحر، يسحر الناس، يفرق بين الرجل وزوجه والأب وابنه، لا تسمع له. وأخذوا يتكلمون معه: لا تسمع له، لا تسمع للقرآن الذي يتكلم. حتى وضع الكرسف، هو يقول هكذا: وضعت الكرسف في أذني، يعني وضع القطن، القطن، وضع القطن في الأذن حتى لا يسمع. حتى إذا وصل إلى الكعبة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس في الكعبة ويقرأ القرآن، يقول الطفيل: فأبى الله إلا أن يسمعني القرآن. فسمع القرآن، فكانت مفتاحا لقلبه ودخل بها الإسلام، وأسلم من خلفه قبيلة كاملة، قبيلة دوس. فكانت النتيجة مرة أخرى رجوع على بدء، عود على بدء. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. لأنهم فعلوا ذلك فكان حق عليهم كما كان جزاء الأمم السابقة أن يكون لهم عذاب شديد، أن يكون لهم عذاب
شديد ولنجزينهم بأسوأ الذي كانوا يعملون. هذا هو المعنى، أن الجزاء جزاؤهم هذا لأنهم كانوا يفعلون أسوأ السيئات، وأعظم السيئات هي الكفر. ذلك جزاء أعداء الله النار. أعداء الله الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله هم أعداء الله، فجزاؤهم النار. بالعكس، بمفهوم المخالفة، جزاء أولياء الله الجنة، لهم فيها دار الخلد، لهم فيها دار الخلد خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها ولا يخفف عنهم من العذاب، حتى إذا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لا يتغير. دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. كانوا ينكرون آيات الله عز وجل، ينكرون القرآن، ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ينكرون نعم الله عز وجل عليهم، فاستحقوا ذلك العذاب الأليم. مرة أخرى، سفر بعيد جدا إلى يوم القيامة بسرعة، في آية أخيرة دخل أهل النار وفي ذلك الوقت عامة الناس الأتباع، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. كان هذا هو الرئيس يمشي خلفه الناس في الطاعة، من كان إماما في الطاعة فله أجره وأجر من كان بعده، ومن كان إماما في الكفر والعياذ بالله فعليه وزره ووزر من كان بعده. فيقولون في ذلك الوقت: قال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا. يا رب، نريد أن نرى هؤلاء الأئمة الذين كانوا أئمة الكفر، الذين كانوا يدعوننا للكفر، القرناء الذين زينوا لنا الدنيا والآخرة. لماذا؟ لنجعلهم تحت أقدامنا زيادة في العذاب، لنجعلهم تحت أقدامنا انتقام وغضب شديد جدا. وفي آيات أخرى: ربنا آتهم ضعفا وأخرى ضعفين من العذاب، لأنهم كانوا الأئمة، ليكون من الأسفلين زيادة في التوبيخ وزيادة في التعذيب. هكذا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من قرناء الخير الذين يكونون يوم القيامة على سرر متقابلين. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويعفو عنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. السلام ورحمة الله. ننتهي بدكتور نور الدين باللغة العربية وباللغة المالية. تفضل. استغفر الله. اللهم أعنا على فهم هذه الآيات والإيمان بها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الله. Banyak kita boleh ambil faedah dan hidayat pertunjukan daripada ayat 25 hingga ke 29 surah Fussilat yang telah sama-sama kita membaca dan mendengar. Di antaranya mengikut sunnah Allah, sunnatullah. Seseorang yang berpaling dari kebenaran Islam, berpaling dari kebenaran Islam. Kebenaran Islam ini banyak. Kebenaran Islam di sudut ibadat, di sudut muamalat, di sudut pergaulan, kebenaran di sudut ekonomi, kebenaran di sudut politik, kebenaran di sudut jihad, banyak, semua kebenaran. Maka dari berbagai-bagai kebenaran yang ada dalam Islam, jika seseorang itu berpaling daripada kebenaran itu, ke mana dia nak pergi?
sudah tentu dia akan menjadi seorang yang suka kepada kejahatan dan kebatilan. Dia tak lagi. Kalau dia tidak suka kepada tauhid, sudah tentu dia kena suka kepada syirik. Kalau dia tidak suka, benci, berpaling daripada Islam, sudah tentu dia kena pergi kepada kufur. Kenapa soalannya? Kenapa manusia yang tidak mau, yang berpaling daripada kebenaran Islam, tetap dia akan menjadi seorang yang berada dalam kejahatan ataupun suka kepada kejahatan dan suka kepada kebatilan, membuatkan dia terjerumus ke dalam lubuk kezaliman dan kebinasaan? Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala mengutus syaitan jin dan syaitan manusia untuk menjadi temannya yang berperanan menghiasi segala kejahatan supaya dipandang baik. Allahu Akbar. Malah belajar Quran cerak-cerak bahasa bangga okey bahu lagi. Malah mendirikan ibadat jelas-jelas dia bahasa hebat, bahasa megah, bahasa kena. Dua zalim orang dia kata kepala pok, orang teriak juga, orang seksu, dia berbangga dan bermegah-megah. Kenapa? Makin jauh daripada Islam, makin jauh daripada Al-Quran, makin jauh daripada kebenaran, makin teruk dia berada dalam kejahatan, makin hebat perasaannya, makin bangga. Kenapa? Kerana syaitan menghiaskannya. Allah hatta syaitan jadi sayang rapat dengan dia, lepas tu berjanguk. Allahu Akbar. Ikhwan yang dikasihi sekalian, yang kedua, sebelum lagi kedua, dalam keadaan saudara kita ditipu, dihiaskan oleh syaitan sehingga dia berbangga dengan kejahatan, apakah sikap kita terhadap mereka ini? Kita menyeru mereka kepada Al-Quran, mereka tak saya terima, menentang, menghalang, bahkan dia berbangga. Apakah sikap kita? Adakah kita menganggap mereka seteru dan musuh kita? Kita tetap menganggap mereka mad'uin, golongan sasaran dakwah kita. Kita tetap mengasihi mereka, kasihan kepada mereka. Sebab apa? Sebab kita kena jelas bahawa mereka sedang ditipu oleh syaitan dan dihiaskan kejahatannya oleh syaitan. Kesian guru kita ditipu oleh syaitan, kita kena kesian. Ini yang pertama. Yang kedua, golongan yang tidak mahu kepada kebenaran Islam, orang yang tak kepada kebenaran Islam, pertama-tamanya menghalang manusia dari mendengar dan memahami Al-Quran waktu mula-mula sekali. Dia tak kepada Islam, tak benci sungguh kepada kebenaran Islam. Gapo dia buat mula-mula sekali? Iaitu menghalang manusia daripada Al-Quranul Karim. Jangan dengar Quran, jangan baca Quran, jangan faham Al-Quran Karim. Kenapa? Kerana Al-Quran lah menyatakan kebenaran. Kerana orang tosik pada kebenaran, benci pada kebenaran, ia kena buat siasat, buat kajian. Kebenaran datang daripada mana? Kebenaran datang daripada Al-Quran Karim. Dengan sebab itulah mereka menghalang manusia dari membaca dan memahami Al-Quranul Karim. Halangan dilakukan dengan berbagai-bagai cara, seperti menyekat orang ramai dari mendengar dan memahami Al-Quran, serta mengadakan berbagai-bagai bisingan supaya orang ramai tidak berdaya untuk mendengar dan memahami Al-Quran Karim. Di antara cara juga dia nak menghalang supaya manusia tidak menerima ataupun tidak mendekati diri dengan Al-Quran Karim, dia memfitnahkan sesiapa yang membawa Al-Quran,
Sesiapa yang membawa Al-Quran, sesiapa yang mengajak manusia kepada Al-Quran, sesiapa yang menyebar Al-Quran, sesiapa yang bersungguh-sungguh hidup bersama dengan Al-Quran, demo inilah hendak kena dulunya. Mereka memfitnahkan, mencemarkan, supaya orang ramai tengok, oh tak boleh masuk dekat dengan dia ni, bulu taring lah, bekai lah, huduh lah, jahat lah. Ini cara. Ada cara. Al-Quran kena bercakap dah. Setuju pada Al-Quran, tapi orang bawa tu kita bercip dakwah, maka tak boleh timu juga walaupun Al-Quran. Ini caranya. Dan yang kedua di antara caranya, menipu supaya umat Islam takut untuk memahami Al-Quran Karim. Di hari ini ramai. Allahu Akbar. Al-Quran ayat jelas-jelas, hudal linnas, mudah memahami Al-Quran. Dalam hadis ayat jelas-jelas dah, dia tinggal dua perkara, Al-Quran dan hadis, tak sesat buat selama-lamanya selama mana kaum berpegang teguh dengan Al-Quran Karim. Ya mari boleh faham dia kata, jangan faham Quran ke sesat. Allah, langit ke bumi, bumi ke langit, sungguh hitam jadi putih, putih jadi hitam. Boleh jadi. Kenapa? Ditipu oleh syaitan. Allahu Akbar. Sebab itu ikhwah yang dikasihi sekalian, dari nak mempertahankan Al-Quran Karim, saya rasa di Thailand ini universiti kita lah bertanggungjawab pertama kali untuk nak menyebar Al-Quran sesuai dengan kita Universiti Islam Jamiah Fatah ni, yang adanya manhaj ataupun apa yang adanya program ataupun majlis ma'al Quran. Sepatutnya kita berada di barisan depan untuk nak menyebar Al-Quran kepada manusia. Kita berada di barisan depan nak mempertahankan kedudukan Islam supaya diamalkan oleh orang Islam. Waktulah kita sahabu perut, makin hari makin sedikit, makin hari makin sedikit orang yang mempelajari apa nama Al-Quran kita ini. Saya yakin ini adalah dihiaskan oleh syaitan. Berasa kena tak pergi belajar, tak pergi hidup bersama dengan Al-Quran Karim. Cuba kita tanya saya kita tak mari. Dia bahasa balahana. Kawet, ada hal. Kenapa dihiaskan oleh syaitan? Dia bahasa comel, dia bahasa jangok, dia bahasa kena, dia bahasa hebat. Saya kita tengok, kek bahu belaka apa dia tu? Kek bahu, oh, kawet. Ini cara kena tipu oleh syaitan. Golongan yang menentang dan tidak mahu menerima pertunjukan dari Al-Quran akan dibalas dengan seksa di dalam neraka yang kekal buat selama-lamanya. Tu kisah dia. Berpunca daripada meninggal Al-Quran, tidak mahu menerima Al-Quran, menentang Al-Quran, akhirnya di dalam neraka lah mereka diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, ahli neraka sangat marah kepada sesiapa yang menyebabkan mereka menjadi sesat. Di atas dunia ni, orang tu seibadat, ada orang dia buat sesat dia tu. Orang tak seorang tu masuk dekat dengan Quran, ada orang buat sesat dia tu. Kena kepada jahiliah, ada orang buat jadi sesat. Suka kepada bid'ah, ada orang buat dia sesat. Suka kepada bersyirik, ada orang dia buat. Ya. Sebab tu sesiapa yang menipu mereka, menyebabkan mereka menjadi sesat sehingga mereka menjadi ahli neraka, mereka sangat-sangat marah kepada siapa yang yang menjadikan mereka sesat. Seperti mereka sangat benci kepada iblis. Karena iblis yang mengadakan sunnah kejahatan. Orang manusia dia jadi jahat siapa di hari ini tertipu dengan sunnah kejahatan yang dilakukan oleh iblis. Takaburnya, hebatnya, derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ia mengadakan satu sunnah, maka manusia pakat turut dia di hari ini sehingga masuk dalam neraka. Satu. Yang kedua, manusia dalam beberapa tafsir mengatakan yang dimasukkan manusia iaitu Qabil ibnu Adam alaihissalam. Karena Qabilah yang mengadakan sunnah permusuhan dan pembunuhan, sehingga sampai ke hari ini ramai dari kalangan manusia yang mencetuskan api permusuhan di antara umat Islam, di antara manusia sama manusia.
duk musuh pergi mari membunuh hasil daripada menerima sunnah yang dilakukan oleh Qabil ibnu Adam alaihissalam, menyebabkan dia masuk neraka. Sebab itulah bawa masuk neraka siapa? Mana ya Allah orang yang menyesatkan aku, orang yang mengadakan sunnah kejahatan, sunnah permusuhan yang menyesatkan aku, menyebabkan aku masuk neraka. Ya Allah, aku nak hidup patak su sekali. Tapi sayangnya mereka ini marah kepada orang yang menyesatkan dia semasa berada dalam neraka sedang diseksa. Alangkah baiknya kalau mereka dan kita marah semasa kita hidup di dunia ini. Tapi dah dunia supaya kita dengar saat ni, baiklah, tak bayar duit lagi. Bukan kau dah benci, bukan kau dah marah, ada duit, bayar duit lagi ke dia. Dia tipu kita bayar dia. Di dunia je hari ni. Allahu Akbar. Tidak ada cara untuk kita nak membersihkan daripada segala kecemaran dan kekotoran itu melainkan dengan Al-Quran Karim. Sebab itu saya berseru, marilah kita bersama dengan Al-Quran setiap minggu. Jangan lupa. Bawa tinggal sekali bahasa saya. Jangan tinggal sekali bahasa megah. Bahasa saya, bahasa duka cita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jaza. Itulah kita dengar 5 ayat yang cukup memberi arti. Semua ayat molek belaka. Kita ngaji sekali ni molek, sekali ni ngaji dulu molek dulu. Tak ada kata ayat atau molek. Sebab semua sakut panggil ciwit kita belaka. Tak ada sakut panggil ciwit. Hak ni cerak-cerak sekali benar. Maka marilah kita pakat mendengar, faham, hafal, sebar, beramal, sebar kepada orang lain, beramal sungguh-sungguh. Minggu depan tiap-tiap orang tolong orang tak mari. Hari ni kita tolong mak mutu yang mari, tak mari minggu ni, mana cari minggu dapat mak mutu yang mari dah. Dan siapa ada mutu pun enggak ada, mak yang mari. Sia dia. Nah, takut dia ada masuk dalam puak. Wala tasma'u li hadzal Quran. Kita takut masuk dalam puak ni. Tak mari dah pun kadang-kadang dengar tak tipu kat kaya masuklah tasma'u li hadzal Quran juga. Dengar tak reti, dengar tak ada bahasa nak beriman, dengar tak ada bahasa nak masuk dalam hati, la tasma'u li hadzal Quran juga. Nauzubillah min dzalik. Jangan faham Quran. Faham tak boleh Quran, faham Quran tu jadi tak boleh nak buat bagi ada waktu dulu dah. Nauzubillah min dzalik. Insya-Allah bakal ngapa belakang nah. 5 ayat ni ngapa sungguh-sungguh. Bismillah wa qayyadna lahum qarana. Kalau nak malak ya ambil dia yauma yuhsyuru a'daullah. Ambil dia ni. Nung ayat 19 nung mula ya kecah ni. Enggak siapa kepada ayat yang ke berapa dah? Yang ke berapa? Ayat yang ke 29. Ayat yang ke 29. La ilaha illallah. 19 sampai ayat yang ke-29. Apa yang molek? Ni hal kafir. Hal kafir kita takut. Allah Taala kata wala takunu kalladzina kafaru. Jangan kamu jadi seperti orang kafir. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kamu jadi seperti orang tu. Jangan kamu jadi. Ni ayat Islam, ya ayyuhallazina amanu, ya orang beriman. Mu jangan jadi. Jadi nak tak saya jadi, kena reti orang kafir lah mana. Baru kita tak saya jadi seperti dia. Tapi kalau kita tak reti, kita jadi seperti dia dengan tak khabar. Nauzubillah min dzalik. Hari ni kita kenal dah kafir ialah orang yang menetek Quran. Kok kapal-kapal siapa menetek Quran tu, ayat dia seria takut jatuhlah ayat ni. Yang kata dia kafir bukan, tapi dia tu takut jatuhlah ayat ni. Ni satu lum yang sangat antara makmak. Baca ngapai molek supaya kita jangan tu jatuhlah ni. Insya-Allah taala dah. أوصيكم إياه بتقوى الله عز وجل بطاعته لعلكم تفلحون. جعلنا الله إياكم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.